Okey, Ustaz salah yang saya kasih sekalian. Mari kita tengok pula dalil waktu solat. Waktu solat ini dalilnya daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu zuhur idza zalat asy-syams, fa kana dhalal rijal kat-tawilah, ma lam yahdur al-'asr. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت الصلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت الصلاة العشاء إلى نصف الليل أوصال ووقت الصلاة الصبح من طلع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة." Makna kata hadis ini nak gambarkan Nabi dah cerita dah satu persatu waktu sembahyang. Bermula daripada waktu zuhur, idza zat asy-syams. Waktu zuhur itu ialah apabila matahari condong di tengah-tengah langit. Duduk tengah langit, matahari condong sedikit, maka masuklah waktu zuhur. Dan ketika bayang seseorang itu sama dengannya, hinggalah tiba waktu asar. Bayang sama ni zuhur lagi. Lebih bayangan ini, matahari dia lebih, maka masuklah waktu asar. Waktu solat, waktu solat asar pula, malam tasfarus syams. Waktu solat asar pula ialah sehingga cahaya matahari menjadi tasfar. Kalau kuning, seakan-akan kuning, cahaya matahari itu. Ataupun matahari itu menjadi kekuning-kuningan. Wa waktu salatul maghrib ma lam yaghibu syafaq. Waktu salat maghrib pula hingga hilang cahaya merah di langit. Makna kata antara waktu zuhur waktu asar tadi dia kata apabila sampai cahaya kekuning-kuningan, apabila tenggelam matahari tak ada warna kuning dah, tinggal naik merah saja, itulah masuk waktu maghrib. Wa waktu salatul isya, dan waktu sembahyang isyak pula ataupun solat isyak ila nisful lail, sehinggalah sampai kepada waktu pertengahan malam, ataupun seperdua malam. Nisfu ni seperdua, seperdua malam di pertengahan dia. Wa waktu salatus subuh minat tulu'il fajar, dan waktu salat subuh ini minat tulu'il fajar, apabila minat tulu'il fajri, daripada keluarnya fajar. Fajar yang ini maksud fajar ini fajar shadiq. Malam tatla'u syam, sehinggalah sebelum tatla'u syam, sebelum tatla'u ni sebelum terkeluarnya ataupun terbitnya matahari. Maknanya lagi matahari tak terbit, malam malam tatla'u syam, selagi mana tidak keluarnya matahari, maknanya itu masih dikira waktu subuh. Fa iza tala'at syams fa amsiku 'anis salat. Apabila fa iza tala'at syams, apabila terbitnya matahari, maka berhentilah kamu daripada solat. Ini hadis daripada riwayat Muslim. Nak cerita tuan-tuan, waktu ini Allah tetap ni cukup indah, cukup baik. Sebab apa? Kita duduk dalam keadaan yang kita selesa. Pagi, tuan-tuan tak malu kat ayam ke? Ayam bagi-bagi tuan-tuan, dia yang gerak kita.
Kita bangun pukul 6, orang azan subuh. Ayam pukul 5.30 duduk kokok lah. Kokok. Bunyi dia lebih kurang macam tu lah tuan-tuan. Ustaz-ustaz. Kan? Jadi bunyi dia tu dah menggambarkan ayam itu sudah bangun. Di awal pagi. Bangun mencari rezeki. Bangun. Kita pun kena bangun. Ini ayam berkokok, kita lagi syok tarik selimutnya. Itu memang nak kena. Memang nak kena apa? Nak kena azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab waktu itu bukanlah waktu untuk kita tidur lagi. Waktu itu waktu untuk kita bangun, untuk kita berinteraksi, untuk kita menghadap Rabbul Jalil, Tuhan kita. Ustaz-ustazah yang saya kasihi sekalian. Ustaz-ustazah, hari ini kita tengok ramai yang tinggal solat. Sedih kita apabila melihat dengan 5 waktu pun kita tak mampu untuk tunaikan. Sedangkan kita boleh bekerja tanpa henti, tetapi kita tak boleh solat walaupun seketika. Walaupun kita berhenti rehat 10 minit waktu azan untuk kita solat, kita tak mampu untuk lakukan itu. Itulah kita umat pada akhir zaman. Ustaz-ustazah yang saya kasihi sekalian, mari kita tengok. Selepas kita tahu waktu solat, sekarang kita lihat pula syarat-syarat wajib untuk kita mendirikan solat. Solat adalah wajib ke atas setiap orang Islam yang baligh. Ingat Ustaz-ustazah, yang baligh. Apa maksud yang baligh? Adalah yang cukup umur. Apa maksud yang cukup umur? Kan? Kita tanya lagi. Yang cukup umur ini kita tengok. Pentakrifan bagi lelaki yang cukup umur apabila terkeluar maninya. Terkeluar mani. Terkeluar mani macam mana? Apabila dia sampai umur 9 ke 10 ke 11, dia bermimpi terkeluar mani, maka dia juga dia sudah dikira akhil baligh. Apabila keluar mani, dia kena mandi wajib. Selepas mandi wajib, semua tanggungjawab dia, semua dosa pahala dia tanggung sendirilah. Dia cukup umur, dia jadi seorang mukallaf, orang yang dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi tanggungjawab di atas muka dunia ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang perempuan pula macam mana? Apabila dia datang haid umur 9 tahun, umur 10 tahun datang haid, bila datang haid yang pertama itu, apabila habis haidnya, maka dia pun mandi wajib. Sudah mandi wajib, itulah sampailah perhitungan segala amal kebajikan dia dimulalah. Kalau dia tinggal semayang, dia kena tanggung, dia kena ambil risiko dia sendiri. Sebab itu adalah tanggungjawab diri dia sendiri apabila dia melakukan kesalahan-kesalahan yang bercanggah dengan hukum hakam, yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang pertama balik, yang kedua berakal. Berakal. Kita ramai orang ada otak, tetapi ada juga yang tak ada akal. Pelik bunyinya ya. Otak. Jangan kata orang ada otak, lembu pun ada otak, tetapi tak ada akal. Kita ini berotak dan berakal. Maksud dia, orang yang berakal ini adalah orang yang boleh menimbang. Boleh, dia bila dah cukup umur boleh dikira, dia ni boleh berfikir dah, aku tak sembahyang berdosa, aku sembahyang dapat pahala. Dia boleh menilai perkara baik dan perkara buruk. Apabila boleh bernilai, maksud kata akal dia sudah sempurna, dan itu termasuk dalam kategori wajib ke atas orang Islam yang baligh, berakal, lelaki atau perempuan. Makna kata dia cukup kategori. Solat tidak wajib ke atas orang kafir. Dengan erti kata yang lain, mereka tidak dituntut supaya melakukan di dunia. Kita duk heran, orang kafir baligh juga, berakal juga, orang lelaki, orang perempuan sama saja, tetapi mereka tidak dituntut supaya melakukan di dunia, kerana tidak sah bagi orang kafir mengerjakan solat.
Mereka tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak bersaksi bahawa Allah itu satu, tak bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bagaimanakah kita nak mengesahkan solat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah nak terima macam mana? Dia tak percaya dekat Allah. Macam mana Allah nak terima solat dia? Kecuali apabila dia bersyahadatain, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dia bersaksi Allah tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan dia bersaksi juga wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan ataupun suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Apabila dia bersyahadatain, kita lah ni dia panggil ada istilah-istilah dia ya. Kalau dalam bahasa Arabnya dipanggil mu'allaf. Tetapi sekarang ni di Malaysia ni kita buat supaya tak nampak itu sangat, kita kata saudara baru kan. Itu orang-orang yang baru menganut Islam, yang baru masuk agama Islam. Tetapi yang kita nak tekankan, orang ini tak apa sah solatnya, tetapi orang kafir tidak sah solatnya. Kerana apa? Tetapi mereka akan diazab dengan sebab meninggalkannya di hari akhirat. Kerana mereka boleh melakukan dengan peluk Islam, tetapi mereka tidak berbuat demikian. Mereka boleh nak solat dengan cara peluk Islam, tetapi mereka tak mau. Kita tahu hari ini ada forum perdana menceritakan tentang Islam, boleh buka TV dan sebagainya, boleh buka internet dan sebagainya, menceritakan tentang Islam, kesyumbulan Islam, boleh baca Al-Quran. Sekarang ini ada pentafsiran dalam bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India, bahasa Inggeris dan sebagainya. Boleh baca dan menilai. Mereka dah ada akal, berakal, maka mereka boleh bernilai. Dan tetapi mereka tidak memeluk Islam, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Syarat sah mendirikan solat. Tadi syarat wajib. Nak dirikan solat tadi wajib Islam, berakal, baligh, lelaki atau perempuan. Ini syarat sah mendirikan solat. Syarat sah mendirikan solat ini, yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamyiz ataupun cukup umur lah. Dah cukup ni, cukup matang lah kita kata. Dah reti dah, bukan umur 3 tahun, bukan umur 7 tahun. 7 tahun ni dia tak tahu lagi kau bersih kau kotor. Ni umur dah 10 tahun, dah 12 tahun. Abang, jangan main kotor. Ya ayah, dia faham lah maksud kotor di situ. Dia tak berani nak pergi main tempat-tempat yang kotor. Dia takut ayah dia marah. Abang, cuci tangan. Dia pun cuci tangan. Dia tahu dah tangan dia kotor, dia pun cuci. Dia dapat membeza dah perkara bersih dan perkara kotor. Dapat membeza dah. Abang, jangan main pasir, ada tahi kucing. Dia tengok-tengok, ayah, kotor, ada najis, ada tahi kucing. Dia dah tahu dah dalam pasir. Oh, tak boleh main, ada najis. Dia dah tahu. Jadi itu dinamakan tamyiz. Yang seterusnya, syarat sah mendirikan solat ini adalah masuk waktu. Tadi kita tengok kan, syarat waktu zuhur masuk waktu bila, waktu maghrib masuk waktu bila, subuh masuk waktu bila. Bila dah tahu waktu, makna kata barulah sah solat kita. Dan seterusnya kita kena berniat, nawaitu kita. Sebab itu pertama-tama sekali hadis sering menyebut al-a'malu binniyat. Setiap perbuatan kita mesti didahulukan dengan niat. Kita niat nak solat. Mesti kena pasang niat kita. Letakkan niat, aku nak solat lillahi ta'ala, baru sah solat kita. Selepas itu kita kena menghadap kiblat. Letakkan badan kita menghadap kiblat. Berdiri menghadap kiblat. Selepas itu dah menghadap kiblat, barulah ditengok lagi. Selain daripada menghadap kiblat, menutup aurat. Menutup aurat ini bagi orang lelaki. Aurat lelaki daripada pusat sampai ke lutut. Ustaz, saya nak pakai seluar pendek, boleh tak Ustaz? Seluar tu katuk pusat dan sampai bawah sikit pada lutut. Ustaz, saya nak sembahyang. Sah tak Ustaz? Kan? Jawapan dia sah, tetapi dipanggil kurang ajar. Kurang ajar sebab apa? Sebab
nak keluar, nak jumpa orang lain, nak jumpa pakwa dia, nak jumpa makwanya, dia pakai kain handsome, long sleeve, seluar dia iron sampai orang panggil apa, bersaiz terpacak, kalau kena tu tangan boleh luka. Tengok berdarah. Sebab apa? Seluar tajam. Seluar tajam. Dia punya jaga. Tetapi apabila nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dia pakai begitu-gitu saja. Syarat-syarat cukup saja. Lutut pun kadang-kadang seluar sampai dekat lutut ni. Apabila dia rokok, dia sujud, kadang-kadang terbuka nampak lututnya. Tidak sah juga. Kita sebagai orang Islam yang beradab, sebagai orang Melayu yang penuh dengan adat dan penuh dengan adab kesusilaan, tutuplah aurat dengan sebaik mungkin. Sebab kita nak menghadap Rabbul Jalil, orang yang cipta kita. Bukan orang, Tuhan yang mencipta kita. Kita nak menghadap Tuhan kita, Khalik kita. Jadi kena tutup aurat. Pakailah sesempurna yang mungkin. Pakai keplekat ke, pakai jubah ke, kan? Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Aurat perempuan pula dalam solat dalam solat adalah seluruh anggota kecuali muka dan dua tapak tangan. Aurat perempuan ni, muka ni yang boleh tunjuk. Muka ni saja dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan. Tapak tangan. Tapak tangan. Itu sahaja yang boleh nampak. Itu aurat dia. Nak tutup. Yang lain kena tutup. Yang muka dengan tapak tangan. Yang seterusnya, syarat sah mendirikan solat juga adalah menghilangkan segala kotoran daripada pakaian, tubuh badan, tempat untuk menunaikan solat. Maksud kita di sini, maksud saya adalah pakaian. Contoh baju ini. Baju ini pakaian. Jika najis terkena baju ini dan kita pakai baju ini, tidak sah solat kerana baju ini bersangkutan ataupun melibatkan ataupun ada orang panggil apa? Bersangkut lah, kita panggil bersangkut. Ataupun baju yang kita pakai ini melekatlah pada badan kita. Jadi walaupun najis itu terkena baju, tetapi baju itu kita pakai, makna kata melekat di badan kita juga dikira tidak sah. Begitu juga kalau najis ada di tubuh badan kita, kita kena cucikan dulu. Dan juga tempat untuk kita menunaikan solat. Tengok kuriuh, surau kan? Surau kampung-kampung lah. Bukan di tempat ustazah tak. Di tempat-tempat kampung lain, pedalaman-pedalaman yang lain, kita pergi surau. Tengok cantik surau luar kan? Tengok pintu terbuka. Ingatkan ada orang solat, apa-apanya kambing duduk tidur dalam surau. Tengok bertumpuk tai kambing, ya tak? Jadi kena bersihkan tempat untuk kita menunaikan solat. Jangan pakai masuk sujud-sujud, angkat-angkat sudah ada tumpuk-tumpuk tali kambing. Jangan tuan-tuan. Jadi kita kena bersihkan dulu tempat untuk kita solat. Selain itu juga suci daripada hadas kecil. Iaitu cara nak suci daripada hadas kecil ni, cara dia kita kena berwudu. Bila kita bersihkan badan kita daripada najis, kita pun angkat wudu. Angkat wudu, kita berwudu. Bila berwudu, barulah sah mendirikan solat. Dan bersuci dari hadas besar, bagi orang yang berhadas besar, makna kata orang yang berhadas besar ni sama ada dia berjunub ataupun bersetubuh, ataupun dia keluar mani, ataupun dia datang haid, ataupun nifas, ataupun wiladah, maka dia kena mandi junub. Mandi hadas besar. Bila sudah mandi hadas besar, barulah dia suci, badan dia suci dan berwuduk, terus boleh solat. Barulah sah dia mendirikan solat. Itu tuan-tuan kena tengok. Jangan pakai hantam promo je nak solat. Pakai ikut dan je nak solat, pakai saruk je seluar. Tak tahu seluar tu kucing tidur atas tu ke, kucing kecil atas seluar tu ke, pakai baju-baju. Jenis ni bukan orang perempuan lah, biasanya orang lelaki. Ustaz-ustaz kadang-kadang tu kita balik rumah, mentang-mentang lah si isteri tu rajin, pakai main campak je. Balik-balik baju tanggal-tanggal letak di ujung di ujung sofa.
Seluar pula, jangan jadi macam tu. Seluar pula kan, dah ambil kain pelekat kan, pakai kain pelekat. Kain pelekat pula yang semalam, yang pagi tadi. Pagi tadi punya kain pelekat, sudah mandi, buka kain pelekat, jatuh, brum, jadi macam kuih donat. Jadi macam kuih donat. Terus pakai seluar. Dah, bila pakai seluar, balik daripada kerja, dia kerja orang penyegar ni. Jangan jadi macam tu. Masuk, lompat masuk dalam kuih donat tadi kan, tempat gulung kain pelekat tadi, saruk balik kain pelekat, buang seluar. Seluar pula tinggal kat situ. Isteri dah yang duk kutip. Kesian dekat isteri kat rumah. Jadi kita tak nak jadi macam tu. Sebab apa? Kita takut-takut apabila kita tinggal pakaian kita di merata tempat, di rumah kita kemungkinan ada ayam, ada kucing, ada anak-anak kita. Akhir sekali ada najis di situ tanpa kita perasan. Tak apalah kalau kita tak perasan. Ini dah tarik, dah masuk dalam kuih donat tadi kan. Tarik balik nak gulung-gulung, cium-cium, bau macam hancing, bau macam bau kencing kucing, bau sekali tak sekali kan. Bau tak? Sekali-sekali bau. Lantak lah katanya kan. Terus gulung, pergi ambil uduk, semayang. Tak sah. Kita takut jadi macam tu. Harap tuan-tuan ni orang yang kemas lah. Ustaz-ustaz ni orang-orang yang lama pun ustaz ya. Mesti kekemasan tu kena jaga, kekemasan diri je. Pakai handsome je, tengok macam saya ni kan. Handsome. Taklah saya ni taklah handsome, ustaz jadi handsome daripada saya. Kan? Jadi kekemasan diri itu perlu kita jaga. Untuk nak mengesahkan diri kita untuk melakukan solat. Tuan-tuan, hukum meninggalkan solat. Sesiapa yang meninggalkan solat, dia telah kafir dan terkeluar daripada agama Islam. Makna kata orang yang meninggalkan solat ini hukumnya kafir dan terkeluar daripada agama Islam. Makna kata dia murtad. Masya Allah, dia telah murtad daripada Islam kerana dia telah menderhaka kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan rukun yang telah difardukan oleh Allah ke atas. Allah kata, wahai makhluk, aku jadikan kamu di atas muka dunia ini untuk beribadah. Khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah kata, tidak aku ciptakan jin dan manusia ini. Hei jin, hei manusia, hampa-hampa ni, orang-orang yang ada di muka dunia ini, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi dah Allah suruh kita beribadah, kita tak mau ibadah, kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila derhaka, apa hukumnya? Hukumnya terkeluar kita daripada Islam. Maka dia meminta kita supaya bertaubat. Allah kata, fatubu ilallahi taubatan nasuha. Maka engkau bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Engkau berikrar tidak akan tinggal lagi solat, berikrar tidak akan melakukan lagi perbuatan munkar. Jadi kena bertaubat kepada Allah. Jika dia bertaubat dan kembali menunaikannya, maka diterima taubatnya. Tetapi jika dia enggan, dia telah murtad, keluar daripada Islam. Kalau dia tinggal pula, dia kena semayang lagi taubat, minta taubat kepada Allah supaya Allah memaafkan. Dia tidak boleh dimandikan. Hukumnya Allah, orang tak semayang ni dahsyat. Tak boleh dimandikan, dikafankan dan disemayangkan ke atasnya. Habis tu kita duduk mengaji tak? Bab mandi jenazah, bab kafan jenazah, bab solat jenazah. Ini makna kata bila tak boleh kafan cara Islam, tak boleh mandi cara Islam, tak boleh solat cara Islam, makna kata bukan orang Islam. Setara itu, senilai itu bagi orang-orang yang meninggalkan solat. Juga tidak boleh dikebumikan di perkuburan orang Islam, kerana dia bukan lagi orang Islam. Nak diceritakan, nak ditekankan dalam bab ini, hukum meninggalkan solat ini begitu besar dosanya, begitu dahsyat hukumannya, sehingga tidak boleh nak duduk bersama dengan orang Islam, tak boleh nak dikebumikan bersama orang-orang Islam. Ingat tuan-tuan, solat itu as-salatu imanuddin, sembahyang itu tiang agama. Siapa yang tinggalkan solat, seperti dia telah meruntuhkan binaan yang telah dibina. Okey, tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, mari kita lihat waktu-waktu yang dilarangkan untuk mendirikan solat sunat. Dalam Islam, solat sunat amat digalakkan.
amat digalakkan. Tuan-tuan boleh melakukan berbagai jenis solat sunat. Tetapi ada juga waktu-waktu yang dilarang untuk kita melakukan solat sunat. Waktu-waktu dia apa dia? Selepas solat subuh sehingga naik matahari. Selepas solat subuh sehingga naik matahari. Naik matahari di sini maksud dia sehingga masuk waktu duha. Selepas solat subuh boleh sembahyang sunat tak? Sunat selepas subuh boleh tak? Tak ada. Jadi selepas sembahyang subuh tu tak ada solat sunat. Kita bolehlah kalau tak ada solat sunat. Berwirid banyak-banyak kan, baca Al-Quran dengan tazkirah kan. Kalau sudah dah habis baca Quran, tekan video online, tengok PPMDR punya ngaji bab solat, bab zakat, macam-macam lagi ada dalam video kita, insya-Allah. Itu pun satu ibadah juga. Sementara kita nak tunggu untuk solat sunat. Solat sunat lepas waktu subuh ini, solat sunat yang pertama adalah solat sunat duha. Apabila matahari naik satu gala. Naik segala, kita ukur, pegang gala kan, tengok matahari. Bila tak jauh-jauh teropong, kejit mata sebelah tengok, oh matahari dah sampai dah satu gala. Boleh dah kita nak solat duha, solat sunat duha. Sebelum tu tak boleh. Dengarlah tazkirah dulu di masjid-masjid ataupun di surau. Okey. Ketika matahari berada di tengah-tengah langit, tak masuk waktu zuhur lagi ni, duduk di tengah-tengah tengah hari. Waktu tengah hari ni dia panggil waktu, kalau waktu ini Rasulullah menggalakkan kita supaya berkhailulah. Atau tak berkhailulah? Berkhailulah ini adalah untuk tidur seketika di waktu tengah hari ini. Waktu tengah hari ini sebelum masuk waktu zuhur ni lebih kurang setengah jam ni, tengah hari matahari duduk terpacak atas tu. Sebelum matahari tergelincir ke barat dan bayang ke timur, maka waktu itu tak ditegak untuk melakukan solat sunat. Selepas solat asar sehingga terbenam matahari. Begitu juga selepas solat asar. Kita solat, setelah solat asar tu tak ada solat selepas solat asar. Maknanya solat ba'diyah pun tak ada. Tak ada solat selepas asar sehinggalah terbenam matahari. Dalil yang menunjukkan solat dilarang pada waktu-waktu yang tersebut ialah hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. Katanya, 3 waktu Rasulullah SAW menegah kami melakukan solat dan mengemumikan jenazah orang-orang yang mati, iaitu ketika tengah-tengah hari. Waktu tengah hari, mula-mula kali ketika matahari terbit sehingga ia naik. Ketika orang-orang yang tidur tengah hari, nampak? Dia kata, ketika orang yang tidur tengah hari, waktu tu waktu matahari tengah tegak, waktu orang berehat seketika, waktu khailulah ini orang tidur sekejap. Waktu tengah hari di tengah, waktu matahari tegak di tengah langit, dan sehingga matahari condong ke sebelah barat. Dan yang seterusnya ketika matahari hampir terbenam hingga ia terbenam. Matahari nak terbenam lah ni. Waktu dah dipanggil waktu senja. Waktu senja hinggalah ia terbenam. Itu 3 waktu yang dilarang untuk kita menunaikan solat sunat. Jadi dia tanya pula, Ustaz saya tak sembahyang asar ni Ustaz, kan nak maghrib dah. Kan? Tengok. Kalau tak maghrib lagi sembahyanglah asar. Walaupun tak akhir solat. Tapi yang sebaik-baiknya adalah as-salatu awal waktiha. Sembahyanglah pada awal waktu. Okey. Jenis-jenis solat dan cara mendirikannya. Okey, mari kita lihat sama-sama jenis-jenis solat. Yang jenis solat ni ada banyak. Jenis-jenis solat, solat ni macam-macam dan cara mendirikannya. Okey, jenis-jenis solat. Okey, solat Jumaat. Bukan solat Jumaat ni, solat berjemaah. Minta maaf tuan-tuan. Kita tengok dalam tu, saya akan betulkan terus. Di samping kita mendengar ini solat jemaah. Solat jemaah. Maksud solat jemaah adalah solat di awal, solat bersama-sama dengan imam.
Solat jemaah ini sangat dituntut dalam Islam. Solat berjemaah menzahirkan syiar Islam. Apa kelebihan solat jemaah? Solat jemaah ini adalah untuk menzahirkan syiar Islam, kekuatan Islam. Saya teringat satu kisah, di mana kisah ini dinakalkan daripada seorang penduduk di bumi Palestin. Diceritakan oleh seorang penduduk di bumi Palestin. Ceritanya begini, tuan-tuan. Solat jemaah pada waktu subuh, apabila azan subuh berkumandang, orang Palestin keluar untuk solat. Bila jadi macam tu, ada seorang hamba Allah, rakyat Palestin ni dia memerhatikan, ada seorang mabahis ataupun mukhabarat. Tuan-tuan tahu tak apa itu mabahis? Apa itu mukhabarat? Ataupun lebih dikenali dengan SB. SB pun tak tahu, tuan-tuan. Special Branch. Special Branch pun tak tahu, tuan-tuan. Mata-mata gelap. Mata-mata gelap. Mata-mata gelap Israel. SB Israel ni, dia tunggu berhampiran dengan masjid. Dia bawa pistol satu, selip dekat belakang. Dia tunggu, dia duduk bersandar di sebuah dinding. Dia duduk perhati orang Islam. Tiap-tiap pagi, akhir sekali, si Fulan tadi, orang Palestin tadi, tangkap SB tadi. Dia tangkap, dia pegang, dia soal siasat. Apa tujuan kau duduk di hadapan masjid ni? Walaupun tak depan sangat, tapi seolah-olah dia mengintai apa tindak tanduk orang-orang Islam. Bila berlaku begitu, dah orang Palestin pegang dia, SB tadi, dia soal siasat. Apakah tujuan Hamai ni? Hamai nak buat apa ni? Hamai nak buat risikan apa? Dia kata, dah, aku ini risikan bukan bahagian peperangan. Aku risikan bahagian serangan pemikiran. Aku risikan bahagian serangan untuk memecah belahkan orang-orang Islam. Habis Hamai risik, apa tu tengok kami waktu sembahyang subuh risik apa? Dah, dia kata, aku sedang mengkaji orang-orang Islam di Palestin. Adakah kamu masih kuat ataupun tidak? Kekuatan orang Islam, dia kata, dalam kitab kamu, dalam Al-Quran mengatakan adalah solat berjamaah. Kalaulah di pagi, di waktu subuh, di waktu orang susah nak bangun, kamu boleh bangun beramai-ramai, solat di masjid. Makna kata kekuatan kamu masih kuat. Di waktu yang sukar untuk bangun, di subuh hari, waktu tu sejuk, tuan-tuan. Seronok, kan? Tidur duduk dalam selimut, kan? Jaga-jaga orang azan, tengok-tengok kain selimut dah turun sampai ke badan. Tarik balik selimut, tutup muka balik. Sebab apa? Seronok tidur. Jadi musuh akan melihat kekuatan kita di situ, kekuatan solat jemaah kita. Tetapi apabila orang Palestin tadi pegang SB Israel tadi, SB Israel kata apa? Kami masih takut. Kajian aku mengatakan kami masih takut. Sebab kami tahu orang Palestin ini masih kuat pegangannya, masih utuh perjuangannya, masih mereka berjemaah, masih bersatu padu. Walaupun dalam keadaan waktu pagi, waktu belum matahari terbit, masih bersatu padu, duduk dalam satu saf, ikut patuh kepada arahan pemimpin. Imam rokok, kamu rokok. Imam sujud, kamu sujud. Nak menggambarkan bahawa Islam, kekuatan syiar Islam itu berlaku apabila umat Islam berjemaah dan memupuk semangat orang Islam. Okey tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, karena inilah ia perlu dihidupkan dalam kehidupan kita seharian selaku insan bergelar Muslim. Kalau kita di Malaysia ini, kalau kita boleh laksanakan solat berjamaah, bunyi azan, semua pakat pergi masjid, semua pakat pergi surau, penuhkan masjid, penuhkan surau. Musuh tengok takut. Jangan mereka, dia kata apa? Jangan mereka dengan Malaysia. Malaysia ni kekuatan Islam dia kuat. Sebab apa? Penduduk dia berjemaah. Jadi kita tengok, itu intro dia, solat berjemaah. Hukum solat berjemaah pula, para ulama sangat menekankan kepentingan solat berjemaah. Para ulama ni membuat keputusan solat berjemaah ini
sangat penting bagi orang Islam. Sekalipun mereka berkhilaf tentang hukumnya. Ada yang berkhilaf tentang hukum. Ada yang berpendapat hukumnya fardu ain, seperti Imam Auza'i, Auta'a, Imam Ahmad, Daud Az-Zahiri dan sebahagian ulama muhaddisin dari mazhab Syafi'i. Seperti Ibnu Khuzaimah, Abu Thur dan Ibnu Hibban. Mereka ini mengatakan hukum salat berjemaah ini fardu ain, wajib. Fardu ain, fardu yang dituntut. Manakala sesetengahnya berpendapat fardu kifayah, sebagaimana yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, dan ada yang menganggapnya sebagai sunat muakkad, dan Imam Bukhari juga menganggap salat berjemaah itu wajib. Imam Bukhari juga menganggap salat berjemaah itu wajib. Sebab apa? Sebab bila kita solat berjamaah, di situ kita akan bersatu, di situ kita akan dapat berkumpul, di situ ada aura. Macam mana aura? Apabila imam berada di depan, apa konsep yang nak dilaksanakan dalam solat jamaah? Sami'na, kita dengar, wa ata'na, kita patuh. Kita ikut imam solat secara berjamaah. Untuk apa? Sama-sama kita duduk dalam satu saf, satu baris yang panjang, satu saf yang panjang. Sama-sama dada kita menghadap kiblat. Nawaitu kita, niat kita semua sama untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila bahu kita bersentuhan dengan bahu kita, terasa aura sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Islam kita yang lain sedang berada di saf yang sama. Walau apa pun berlaku, kita ada saudara mara kita, kita ada kawan karib kita, ahli jemaah kita, kita ada kekuatan semangat spiritual kita dalam jiwa kita. Dan apabila kita disiplinkan diri kita, apabila imam rokok, kita rokok serentak. Imam sujud, kita sujud serentak. Imam bagi salam, kita bagi salam serentak. Nak mendisiplinkan diri kita ketika mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep berjamaah bagi nak menjamin keutuhan orang Islam, keutamaan kita sebagai seorang muslim, demi menjamin sebuah kualiti hidup yang begitu tinggi untuk kita martabatkan Islam sebagai agama yang dapat disyiarkan dengan cara solat berjemaah, solat yang secara beramai-ramai, yang dapat menggambarkan kekuatan, keutuhan, semangat perpaduan, kesatuan dalam umat Islam itu sendiri. Itu yang digambarkan dengan solat berjemaah.